Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abi Barzah Nadhalat bin Ubaidin al-Aslami radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tadhulu qadama 'abdin yawmal qiyamah hatta yus'ala an umrihi fima afnahu wa an ilmihi fima amila fihi wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu wa an jismihi fima ablahu. Rawahu Tirmidzi wa qala hadis hasan. Hadis yang pertama pada nak membicarakan tentang 4 pertanyaan yang mesti dijawab. 4 pertanyaan yang mesti dijawab. Yang mesti dijawab. Mesti sini bermaksud apa dia? Wajib setiap manusia ni jawab 4 soalan ni. 4 soalan ni adakah soalan kubur? Tidak. Soalan kubur lain. Ni soalan apa dia? Dalam satu hadis Nabi apa dia? Dia daripada Abu Barzah Nadhalah bin Ubaid al-Aslami radhiyallahu anhu berkata, telah bersabdalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebelum berganjak lagi. Guru saya pakai sebelum. Nak belum pun tak apa, sebelum pun tak apa. Sebelum berganjak lagi kedua kaki seseorang hamba di hadapan Allah Ta'ala pada hari kiamat nanti, sehinggalah terlebih dahulu ia akan ditanya tentang umurnya. Nah ni, apa dia Nabi sebut? Sebelum kita berganjak, yakni sebelum kita meneruskan perjalanan untuk merentasi titian sirat. Titian sirat semua pakat tahu. Nah, kecil tak kecil titian sirat ni apa dia? Rambut dibelah 7. Allah, rambut dibelah 7. Jadi yang mana menonton live di Facebook, minta share dulu nah. Minta share dulu. Kita bagi ramai malam ni. Nak masuk Google Meet pun terserah. Tak ada masalah. Ada link di situ. Rambut dibelah 7. Nipih. Kalau orang Kedah panggil nipih piang. Nipih sungguh. Kecil halui. Macam mana kita nak lalu ni? Keimanan kita lah yang akan membantu untuk berjalan di atas titian sirat. Titian sirat. Jadi Nabi sebut apa dia? Sebelum nak meneruskan perjalanan, sebelum nak pi ke titian sirat, sebelum nak pergi alam. Alam ni ada berapa tuan-tuan? Alam ni ada setengah menyebut ada 5 alam, ada yang menyebut ada 8 alam. Tolong tulis nah, siapa-siapa yang dapat tolong tulis. Tulis kat buku boleh, tulis kat komen pun boleh. Kalau kita tulis dekat Google Meet, satgi dia akan terpadam. Tapi kalau kita tulis komen di Facebook, insya-Allah dia akan kekal. Nah, tu. Ada 8 jenis alam, setengah sebut. Setengah lagi sebut 5 alam. Alam yang pertama dinama dia alam roh. Alam roh. Sebelum kita mai ke alam rahim, kita masuk dulu alam roh. Selepas daripada alam roh, kita pi pula mana? Alam rahim. Alam rahim. Berapa lama nak duduk dalam alam rahim tu? Lama tak lamanya 9 bulan lebih. 9 bulan lebih. Duduk dalam tu. Makan ke apa ke semua dalam tu. Selepas daripada alam rahim, baru kita keluar mai ke alam dunia. Dunia ni dalam perkataan yang lain namanya ad-dunu. Apa maksud ad-dunu? Ad-dunu bermaksud singgah sebentar. Dunia ni tempat singgah sat. Dunia ni tempat kita berhenti singgah. Dunia ni tempat untuk kita mai rehat sat. Mai rehat ni bererti kita ni kena melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala musannif. Tu. Selepas daripada alam dunia, kita nak pi pula mana? Alam barzah, yakni nak menemui kematian. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa, yang berjiwa. Setiap yang bernyawa, yang berjiwa, yang bernafas
akan menghadapi sakaratul maut. Apa dia? Yakni kematian. Kematian ni pun kalau kita nak ikutkan, kematian ini pun dinamakan makhluk. Kematian ini dinamakan dia makhluk. Sebab apa makhluk? Sebab apa makhluk? Esok ni, ni kita nak cerita ni. Saya cerita satu persatu nak bagi faham sebelum kita masuk 4 ni. Malam ni kita nak habis pukul berapa ni? Siapa esok yang cuti kerja tu boleh komen. Nak habis pukul berapa malam ni? Lewat sikit tak apa aku no? Lewat sikit tak apa aku no? Kemudian, qala musannif. Selepas daripada alam kubur ni meninggal dunia, dalam kubur nak kena azab. Seandainya atas dunia ni kita dah banyak buat kebajikan, kita bantu ustaz, kita bantu majlis ilmu, kita buat tu, kita sedekah sana, kita sedekah sini. Kemungkinan benda itu akan bantu kita pula. Kemungkinan perkara itu akan bantu kita pula. Tu. Selepas daripada alam kubur. Selepas daripada alam kubur. Pi pula mana? Bangun daripada alam kubur. Tiupan sangkakala yang kedua. Pakak bangun untuk berjalan pula pergi menuju ke padang mahsyar. Yang mana nak pergi ke padang mahsyar ni hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan perempuan yang dikasihi oleh Allah, sama ada dalam Google Meet ataupun dalam live streaming kita. Nak pergi ke padang mahsyar, Nabi sebut ada 3 cara perjalanan untuk kita pergi ke padang mahsyar. Ada 3 cara perjalanan untuk kita pergi ke padang mahsyar. Bagaimana cara perjalanan tu? Pertama, Nabi sebut. Yang pertama, berjalan menggunakan kaki-kaki kita. Kaki sekarang ni lah. Jalan guna kaki kita ni, ulama' sebut pada kita, berjalan di atas jalan tar sejarak 10 kilometer tanpa pakai slipper. Agak-agak apa yang akan jadi pada kaki kita. Agak-agak apa yang jadi pada kaki kita? Agak-agak apa yang akan jadi pada kaki kita? Tentunya merah menyala, masak kalau boleh. Tengah hari pula berjalan. Allah. Tu. Tak tahu abang tuan. Tu. Pertama. Yang kedua, golongan yang kedua Nabi sebut apa dia? Golongan yang kedua, orang ni berjalan berjalan macam mana? Berjalan dengan tangan di bawah, kaki di atas. Berjalan tangan di bawah, kaki di atas. Tuh, golongan yang kedua. Golongan yang ketiga. Nak bangun daripada mahsyar, nak pergi ke titian sirat pula tu. Nak berjalan, bangun daripada kubur, nak pergi kepada mahsyar ni. Golongan yang ketiga apa dia? Golongan yang ketiga, iaitu berjalan menaiki kenderaan. Kenderaan ini ialah mereka yang melakukan ketaatan kepada Allah. Mereka yang melakukan segala kebajikan, keikhlasan mereka kerana Allah. Itu kalau kita buat amal kebajikan, jangan kita buat kerana ganjaran yang besar. Jangan kita ni duk buat kerana ganjaran dia besar. Sebab bila mana kita buat kerana ganjaran, anytime, bila-bila sahaja kita boleh tinggal amalan tersebut. Tetapi, jikalaukah kita ni buat dengan keikhlasan, kita mengharapkan keredaan Allah, maka Allah akan bantu kita. Allah akan mudahkan urusan kita. Tu. Ni. Syarat nak naik kenderaan apa dia? Syarat nak naik kenderaan mestilah soleh dan solehah. Bukan nanti dia banyak binatang, bukan banyak nanti dia buat korban. Tak. Bukan nanti dia buat banyak ibadat korban. Tak. Dia buat apa? Dia ni syarat dia jadi orang yang soleh dan solehah. Bila sebut tentang syarat dan soleh-solehah ni, kita kena faham 4 benda yang Nabi SAW nak bawa mai ke depan kita ni. Kita dah baca ni. Hadis pertama ni, Nabi nak sebut. Setelah daripada alam mahsyar, dipanggil pula kita untuk apa dia? Untuk pergi ke alam mizan, alam pertimbangan. Setelah alam rahim, setelah alam roh, kita pergi alam rahim.
Lepas alam rahim, kita pi pula alam dunia. Lepas daripada alam dunia, kita pi pula alam barzakh. Selepas daripada alam barzakh, kita pi pula alam mahsyar. Selepas daripada alam mahsyar, kita pi pula mana? Pi alam timbangan al-mizan. Nak timbang pahala kita dosa dengan pahala tu. Selepas daripada timbang kita punya pahala, pi pula mana? Di alam perjalanan titian sirat. Jalan titian sirat. Jalan titian sirat. Tu alam yang ketujuh. Alam yang ke-8, selepas daripada alam titian sirat, lepas tak lepas untuk kita berjalan di atas titian sirat tu, nah, sampai di depan pintu syurga, sampai depan tempat yang kita nak masuk syurga ni. Alam yang terakhir, alam yang ke-8, namanya alam syurga ataupun alam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Apabila manusia melangkah kaki masuk dalam syurga, apabila manusia melangkah kaki masuk dalam neraka, maka waktu itu Allah akan datang, Allah akan memanggilkan kematian. Allah akan panggil makhluk yang bernama kematian. Allah akan panggil kepada mana? Allah akan panggil kepada kita makhluk yang namanya kematian. Bila dinamakan kematian, Allah panggil je kematian ni datang kepada kita. Allah Ta'ala panggil kematian mai dekat kita. Allah panggil kematian mai dekat kita. Allah menyembelih. Ada setengah menyebut apa dia? Kematian itu datang menyerupai seekor kambing yang berwarna hitam. Kematian itu datang menyerupai seekor kambing yang berwarna hitam. Datang. Jumpa depan Allah ni. Kematian datang depan Allah. Allah Ta'ala tunjuk kepada penduduk neraka. Wahai penduduk neraka, tengok ni. Wahai penduduk syurga, tengok ni. Apa dia? Ni makhluk aku, namanya kematian. Yang mana hari ni aku nak sembelih kematian ni. Dan tidak ada lagi kematian buat kali yang kedua. Tidak ada dah kematian. Jadi nak habaq apa dia? Sebelum kita nak melangkah kaki pergi ke timbangan Al-Mizan. Di alam yang seterusnya. Alam apa dia? Selepas daripada alam mahsyar, nak berjalan pergi titian ke alam mizan. Tengah-tengah tu. Tengah tu lah yang Nabi SAW sebut apa dia? 4 perkara yang mesti ataupun wajib dijawab sebelum kita masuk ke dalam sebelum kita masuk ke perjalanan yang seterusnya. Mesti kita jawab. Apa dia? Yang pertama yang disebutkan oleh baginda Nabi SAW. Nabi kita sebut apa dia? Yang pertama iaitu Nabi sebut apa dia? Allah Subhanahu wa Ta'ala akan tanya kepada kita, apa yang kamu buat dengan umur yang kamu ada? Apa yang kamu buat dengan umur yang kamu ada? Apa yang kamu habiskan dengan umur yang kamu ada? Kamu guna buat apa umur kamu tu? Adakah kamu guna habis sia-sia? Adakah kamu guna untuk buat ibadat pada Allah? Adakah kamu guna ni buat amal kebajikan? Guna umur kita untuk bantu orang lain? Tengok kita hari ni, Allah Rabbi, ahli grup saya, Allah, semua soleh-solehah belakang. Bagus. Grup ni sampai 2 dah ni. Bagus. Allah, pemurah, baik hati pula tu. Kursi bagi, nak beli alatan kamera bagi. Nak kata apa dia? Guna umur kita untuk mencari keredaan Allah. Sebab apa? Bila Allah Ta'ala tanya esok di akhirat, wahai umur, apa yang kamu buat di dunia? Umur tak tipu, tuan-tuan. Umur tak tipu. Allah Ta'ala tanya, wahai umur, apa yang kamu buat di atas dunia? Umur pun jawab, ya Allah, aku ni malam hari Sabtu baru ni aku main kuliah online. Aku habiskan duit aku beli data, aku nak dengar kuliah online. Tak kira lah kuliah siapa pun. Ya Allah, masukkanlah kami dalam syurga. Tu kita minta tu. Tu kita minta pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. InsyaAllah.
Yang mana tak jelas dalam Google Meet boleh pindah pergi ke Facebook nah. Facebook pergi ke Facebook UAS Tube insya-Allah ataupun Ustaz Hafiz Syukri. Di situ ada 2 live. Ada 2 live nah insya-Allah. Kemudian qala musannif. Bila umur kita habiskan dengan kebajikan. Kita ada umur, kita habiskan masa kita tu, umur kita tu dengan kuliah agama, dengan solat berjemaah, dengan buat baik dengan orang. Nak kita bantu kita buat kemudahan pada orang ni. Tu. Itu yang pertama. Yang kedua, yang disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa dia Allah Taala tanya pada kita? Wa an ilmihi fima amila fihi. Apa dia? Dan akan ditanya yang kedua apa dia? Yakni Allah Ta'ala tanya kepada kita apa yang kamu buat dengan ilmu kamu. Ada orang belajar ilmu agama sebab nak berlawan dengan orang lain. Sebab nak mudah hukum orang. Ini salah niat dah. Ada orang belajar ilmu agama sebab apa dia? Sebab nak suka berdebat dengan orang. Kita ni belajar ilmu agama bertujuan untuk memperbaiki segala kekurangan ibadat kita kepada Allah. Tu. Kita nak perbaiki segala ibadat kita kepada Allah. Allah Ta'ala tanya tu kalau kita tengok. Tuan-tuan, kita mengaji ni tuan-tuan, maklumlah. Kita ni bukanlah hamba yang maksum. Termasuk saya 2 kali 5, 10 daun kesum je saya ni. Daun kesum je, bukan maksum, dia kesum. Tak silap, salah baris jadi dia ketum. Salah baris jadi dia ketum. Allah. Kalau kita tengok pada perkataan ilmu. Tuan-tuan tolong tulis perkataan ilmu dalam bahasa Jawi. Ain, lam, mim. Jawi lama lah. Jawi baru tambah waw. Saya nak bicara tentang Jawi lama. Jawi lama. Allahumma salli alaihi. Boleh lagi kah? Boleh lagi kah kita lanjutkan? Dah 10.30 dah ni. Boleh insya-Allah. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Kalau kita tengok pada perkataan ilmu. Ain, lam, mim. Ain, lam, mim. Cara kita tulis huruf ain. Cuba tulis huruf ain, Zat. Cara kita tulis huruf ain tu. Dia akan ternganga di awal. Nampak tak? Huruf ain ni dia akan ternganga di awal. Ternganga ni guru saya sebut. Ternganga ni bermaksud manusia ni haloba dengan ilmu. Tamak dengan ilmu. Suka menuntut ilmu. Tengok macam tuan-tuan. Tengah malam pun sanggup mengaji lagi. Allah hebat sungguhlah. Semoga Allah kurniakan syurga buat kita semua. InsyaAllah. Amin amin ya rabbal alamin. Ain ni tanda kita haloba akan ilmu. Tamak akan ilmu. Tapi orang yang berilmu kena jaga. Kena jaga lagu mana? Selepas daripada huruf ain, kita akan jumpa pula satu huruf, iaitu huruf, apa dia? Huruf lam. Huruf lam. Cara nak sambung huruf ain, nak sambung dengan lam. Lam tu akan naik di atas dulu, baru dia akan turun di bawah, sambung dengan mim. Lam tu akan naik ke atas dulu, baru dia akan sambung di bawah huruf mim. Hak sambung, hak naik ke atas tu. Pacak dia naik ke atas tu. Itulah permulaan bagi orang yang ada ilmu. Dia rasa megah sikit. Dia rasa dia hebat. Dia rasa dia bagus. Itu permulaan dia tu. Kebanyakan kita ni, termasuk saya ni, gagal sampai di situ je. Tak boleh nak habiskan sampai huruf mim. Baiklah ada ilmu je. Allah suka hukum orang ni tak tahu nak abang dah. Kawan ni jahat, kawan ni macam tu, kawan ni macam ni. Ustaz cara ustaz, orang awam cara orang awam, macam ni, tentu macam ni. Sebab nak hukum orang. Allah. Tu sampai huruf lam. Selepas huruf lam pula kita akan jumpa huruf mim. Mim tu cara kita nak sambung dia, ekor dia akan turun bawah. Ekor yang bawah tu menunjukkan tawaduk, rendah diri bagi orang yang ada ilmu.
Nak sampai tahap ni lambat. Nak sampai tahap ni lambat. Payah. Ujian. Nah, tu. Jadi, bila kita ada ilmu, sampaikan kepada orang lain. Siapa-siapa share kuliah malam ni? Siapa share kuliah, siapa join majlis ilmu, buat. Tolong saya ni, buat apa dia? Link Google Meet. Orang duk join. Agak-agak berapa banyak pahala dia boleh. Kena kejar benda ni. Kejar berlumba-lumba kena pakat buat. Tapi jangan satu malam ni pakat semua buat. Habis tu siapa nak masuk kalau buat semua? Nah. Seorang-seorang sudah. Ni pakat kejar pahala pakat ni. Tak, maksud saya, seorang buat, sebak semua. Boh dalam grup tu, ni. Biar orang join. Pahala mengalir. Nah, pahala mengalir. Selagi mana kita menunjukkan kebajikan kepada orang lain, Nabi sebut dia. Barang siapa menunjukkan jalan yang baik kepada orang lain pula tunjuk pada orang lain. Takkan terkurang sikit pun pahala bagi dia. Ni namanya orang yang berilmu. Sebab apa? Dia tak mau bagi kurang pahala dia sebarkan pada orang lain. Nah, tu hari ni kita kena ada ilmu, kita kena berikan, kita kena sampaikan. Jangan kita tunggu orang bayar baru kita nak bagi. Jangan kita tunggu orang nak bayar baru kita nak bagi, tak. Sampaikan dulu. Rezeki Allah akan datang bila-bila masa saja. Allah bukan senang, tuan-tuan. Payah. Nah, tapi orang yang berilmu ni, orang yang sentiasa rendah diri, tawaduk. Tawaduk ni bukan tunduk sampai kepala lutut, dah. Ni depan orang dia tunduk rapat. Allah, waraknya orang kata bagusnya. Macam nak penyapu pula tu. Allah lah. Bukan. Tawaduk ni apa? Orang kata rendah diri ni apa dia? Dia akan merendahkan diri. Tak kira lah sama ada depan orang ke. Lebih-lebih lagi depan Allah. Bila sujud tu. Tu ulama' sebut. Kita ni, waktu semayang ni tolong jaga pada waktu sujud. Sebab kita sedang dekat dengan Allah. Minta pada Allah. Minta pada Allah waktu tu. Allah akan perkenankan. Tu. Ada ilmu, kena sampaikan. Dan lebih lagi, ilmu akhirat. Ilmu fardu ain. Ilmu fardu ain apa dia? Ilmu tasawuf, ilmu fiqh, ilmu tauhid. Ni kita belajar ni, penawar bagi hati ni. Sebab apa? Kita belajar penawar hati ni, tujuan apa dia? Tujuan nak merawat hati kita. Yang mana kita belajar ilmu fiqh, kita belajar ilmu tasawuf, kita belajar ilmu tauhid ni, nak rawat hati kita supaya tak sombong dengan ilmu yang kita ada. Ada orang boleh saya nak bagi ilmu tapi kena bayar. Allahu Rabbi. Tuan-tuan, alim ulama' dulu karang kitab ni tak minta sekupang pun kat kita. Tak minta sekupang pun untuk duit kita. Allah. Kita hari ni nak beli kitab. Berkira nak mampu. Mampu pun tak kira lagu tu. Mampu pun tak kira lagu tu. Kira sungguh. Tak. Siapa-siapa boleh beri kitab kepada orang lain belajar, pahala kat dia banyak. Banyak pahala. Tambah-tambah apa dia? Kita bagi kat dia kitab, bagi pen kat dia. Dia duk tulis ilmu. Tuan-tuan, kita hari ni dosa banyak. Maksud saya. Cuba komen siapa tak ada dosa. Maksud sungguh lah. Allah Rabbi, kita ni dosa banyak. Kawan saya, tuan-tuan. Kawan saya ni alim hebat. Saya ni cerai ya. Cendoi ya. Bukan cerai, cendoi ya. Tak hebat mana pun. Tak ada apa pun. Hanya sekadar nak kongsi ilmu je. Kawan saya ni, tuan-tuan, dia mengaji kitab Arab tu. Kitab Arab ni, tuan-tuan, kalau orang belajar ni, dia tahu dah maksud setiap huruf ni ada dah maksud-maksud dia. Contoh, kalau huruf waw. Waw dalam bahasa Arab namanya dan. La dalam bahasa Arab, dalam terjemah bahasa Melayu kita maksud dia apa dia? La, tidak. Dia ni, tuan-tuan, hak simple macam ni pun tetap dia tulis. Dan, wow, dan. La, tidak. Dia tulis simple. Fi pada. Benda tu simple je, basic asal kita. Kita boleh tahu, wow ni dan, la tu tidak, fi ni pada. Kita boleh tahu. Tapi dia tulis juga. Dia tulis juga. Sebab apa? Saya tanya dia, kenapa hang tulis? Dia kata, aku ni dosa banyak, dia kata. Pahala pun kurang. Kalau aku duk tulis ni, esok dekat akhirat esok, setiap huruf yang aku tulis ni, dia pergi bagi timbang, aku berat, aku dapatlah pahala banyak. Dia punya tahap tu, tuan-tuan. Kadang-kadang malu kita ni. Jadi, hak mana kita boleh tulis, tulis.
Walaupun benda tu berulang kali kita tulis. Benda ni kena sentiasa memperingati, baru kita akan teringat. Kalau hari ni kita peringat, esok lupa. Allah Rabbi. Itu kita kena jaga. Ilmu kita tu kena jaga. Lebih-lebih lagi kita dapat kitab. Mana lebih afdal? Lepas kata, Ustaz, mana lebih afdal kita nak tulis dalam kertas buku kosong ke ataupun dalam kitab? Dobit dalam kitab tu pun tak apa. Sebab apa? Lagi berganda kita dobit. Dobit ni apa dia? Dobit ni kita tulis balik. Tulis apa maksud-maksud dia. Nah, lagi kita tulis di situ, lagi berganda pahala kita dapat. Jadi saksi lagi banyak. Tapi kalau kita tulis di buku lain, sebab apa? Takut kotak kitab ni. Nah, takut buku yang kita tulis tu hilang ke, tak jumpa ke, orang pi buang ke, orang tebak, macam-macam lah. Jadi kurang situ. Hilang dah kita punya ilmu. Kita hilang dah punya ilmu situ. Minta share lagi tuan-tuan. Bila kita live, santai je malam ni. Nak? Tengok saya duduk kat rak kitab ni. Teringin nak ada kitab macam ni tuan-tuan. Siapa nak bagi kat saya kitab macam ni tuan-tuan? Kemudian qala musannif. Jadi ilmu kita ni akan ditanya. Kita dapat ilmu tauhid, kita dapat ilmu tasawuf, kita dapat ilmu tentang apa-apalah. Hari ni zaman mudah untuk kita kongsi di media sosial, di Facebook, di WhatsApp kita boleh kongsi. Boleh tulis. Tulis, tiap-tiap malam tulis, tiap-tiap malam tulis. Sekurang-kurangnya kita mempunyai saksi untuk kita melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, insya-Allah. Kemudian qala musannif. Minta maaf saya baca sikit hurai panjang. Lepas ni saya baca panjang, baca panjang hurai sikit pula. Nak baca bagi habis, cepat habis. Nak lagi mudah baca sendiri ke payah nak pun. Kemudian qala musannif. Dah tu. Wa an malihi min aina katasabahu. Apa dia maksud dia? Dan akan ditanya yang kedua apa dia? Akan ditanya yang kedua iaitu apa dia? Akan ditanya yang kedua iaitu berkaitan yang akan ditanya ni. Allah Ta'ala tanya kepada kita tentang harta. Harta tu tolong dobit di bawah apa dia? Termasuk anak bini. Harta tu termasuk dengan anak bini. Boleh dapat no? Laju ke tak saya baca ni? Ataupun nak lagi laju? Kan nak lembab? Lembab pukul 12 habis. Jadi bawah harta tu tulis anak bini pun termasuk harta benda. Mak ayah pun termasuk dalam harta. Kita masa harta yang orang kata sangat berharga. Kelajuan okey ustaz, tu dia. Speed kata 160 per sejam ni. Tu. Mak ayah kita. Kalau kita tak bantu selamat mereka di dunia ni kita yang ada, mak ayah kita dah mati dah, contoh saya bagi. Kalau di dunia ni kita tak bantu selamatkan mereka, tuan-tuan, kalau kita duduk dalam kubur ni tuan-tuan, Allah periknya. Kalau kita boleh dengar mak kita menjerit, anakku, hantar pahala sikit, mak dah tak larat dah ni, seksa ni. Allah. Tapi kita tak dengar. Lagi macam mana? Macam ni. Kita macam ni. Tuan-tuan, setiap ibadat yang kita buat, daripada sekecil-kecil ibadat, sehinggalah sebesar-besar ibadat. Sekecil-kecil ibadat, sehinggalah sebesar ibadat, tuan-tuan tolong hadiahkan. Sedekah lain, tuan-tuan hadiahkan di atas nama-nama mak ayah tuan-tuan. Ya Allah, aku buat amal ibadat ni sekecil-kecil ibadat sehinggalah sebesar-besar ibadat. Ya Allah, aku niatkan, aku hadiahkan kepada ibu dan ayah aku. Sama ada dia ada ataupun tak ada, ya Allah. Aku sedekahkan pada mereka. Aku hadiahkan pada mereka. Ni namanya waladun salihun yad'ulah. Anak-anak yang soleh dan salihah. Tu. Dengan asbab kita mengaji malam ni. Ni kitab kita ni, ada yang beli sendiri, ada yang disponsor, ada yang apa ni? Dia niat untuk mak ayah dia. Pahala mengalir walaupun kita mengaji seorang. Saya ambil satu, tuan-tuan ambil satu, tuan-tuan buka tu. Semua pakat dapat pahala. Allah. Kalau pahala tu nampak lah tuan-tuan. Ramai orang nak mengaji ni. Kalau pahala tu nampak tuan-tuan, ramai orang nak mengaji. Kalau pahala tu nampak ni, ramai orang nak mengaji. Contoh lagu ni. Contoh lagu ni.
Kalau kita sembahyang, Allah Ta'ala bagi kepada kita satu darjat. Sembahyang berjemaah, sama ada di surau, di rumah dengan anak bini, dikurniakan 27 darjat. Seandainya, ni saya nak abang mai. Faham ke no? Kalau tercakap bahasa Kedah tu, saya minta maaf no? Kedah ni biasa, kadang-kadang lelak sikit, kadang-kadang orang kata biasa lumrah. Nah, rapla sikit gitu lah. Nah. Tu. Qala musannif rahimahullahu ta'ala. Apa dia tadi? Okey. Sembahyang 27 darjat sembahyang jemaah ni. Seandainya kita ni, seandainya kalau kita sembahyang 27 darjat, 27 darjat tadi tu ditukarkan kepada 27 ringgit. Bagi salam je. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah. Tengok dalam poket. Ui, 27 ringgit. Oi. Seronok tak seronok? Duit banyak dalam poket ni. Mayang fardu, orang kata satu fardu je. Fardu bayar Zuhur. 27. Sekali mai Asar pula. 27. Berapa dah? Mana? Tu. Maknanya kalau kita nampak yang Allah Ta'ala bagi ni, confirm penuh. Tapi Allah uji orang-orang yang beriman. Supaya mereka buat amal kebajikan kerana Allah. Tu kata apa dia? Bila kita ada harta benda, tuan-tuan ada telefon, tuan-tuan ada WhatsApp, tuan-tuan ada Facebook, ni sebarkan kita ni. Mana nak takut siapa-siapa nak menyumbang kat saya, tu ada nombor akaun bank boleh tak ada masalah. Sebarkan. Kita bantu muslim-muslim PKP ni. Yang tuan-tuan boleh menyumbang dalam ni pun bukan orang kata makan kat saya tu orang tak. Sebab insya-Allah saya punya niat setiap bulan saya akan nak bantu fakir miskin, nak bantu fakir miskin. Nak bantu fakir miskin, nak bagi beras, nak bagi gula, nak bagi kopi. Siapa-siapa nak jadi penyumbang bulanan, bolehlah PM saya personal insya-Allah. Satu kepala, satu rumah RM50 gitu ya. Insya-Allah. Kembali bak kita. Apa dia? Harta benda kita ni, kalau kita pandai guna, maka dia akan menjadi manfaat pada kita. Pandai guna harta kita ni, akan menjadi manfaat. Salah guna harta benda, akan menjadi mudarat. Kita ada kereta, kita ada motor, kita ada rumah. Rumah kita tu duduk dengar dandut, rumah kita duduk menyanyi, menyalak, ayat Quran tak ada. Esok, di akhirat esok, rumah kita tu bangun di padang mahsyar. Ya Allah, ni harta dia, tapi dia tak guna sebaik mungkin, ya Allah. Azab dia dalam neraka, ya Allah. Na'udzubillah min dzalik waktu tu. Kita ada motor Waisuku, kita ada motor BMW, kita ada motor ni. Tak guna untuk kebajikan. Mana? Pi kerabi, pi kerala, pi kok naik, pi nu, tu pitang tu tang pitana. Pitang tu pitang. Tak buat, tak masjid, tak pi pun. Allahu Rabbi. Jadi kita kena minta ampun dengan Allah. Kita dosa banyak. Dosa kita banyak. Kita kena minta ampun dengan Allah. Harta kita ni. Lagi apa lagi? Handphone. Kereta. Baju. Lagi apa lagi? Anak-anak. Kalau hari ni kita tak didik anak-anak kita sembahyang jemaah, esok mereka boleh minta pahala kita di akhirat dan kita habis pahala macam tu. Kalau hari ni kita sekat anak bini kita daripada mengaji, esok dekat akhirat esok, kita akan menjadi ahli neraka Allah. Na'udzubillah min dzalik. Kita minta simpang dan tuan-tuan, moga Allah Ta'ala jauhkan kita daripada segala wabak ni. Ni penyakit-penyakit COVID semua ni, semua punca belaka ni. Punca sebab apa? Punca sebab kita ni lalai dengan Allah. Boleh lagi ke tuan-tuan? Boleh lagi ke? Boleh lagi teruskan ke? Tolong sat komen sat, boleh lagi ke tak? Siang tak tuan-tuan, habis masa lagi saya minta maaf malam ni lewat. Sebab ada kuliah tadi tu. Duk cadang tak ada kuliah. Ada kuliah juga. Tu. Akan ada tanya tentang harta benda kita. Alhamdulillah, semangat no. Allah, semoga jadi ahli syurga semua. Semangat ni semua pakak jadi ahli syurga belaka. Minta semua pakak jadi ahli syurga belaka insya-Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita minta ampun dengan Allah. Ni kita minta ampun dengan Allah. Tak mana baik kita? Harta kita. Ada apa lagi? Harta kita. Macam-macam harta. Ada handphone, ada emas, ada duit. Harta lah tu. Ada rumah, ada kereta, ada kemampuan. Tapi tak pernah kongsi dengan orang.
Nah, kedekut, bakhil dan sebagainya. Nauzubillah min zalik. Tu kalau pandai guna harta akan memberi manfaat pada kita. Salah guna harta menjadi mudarat pada kita. Mudarat ni macam mana? Esok di akhirat, esok dia laknat kita. Dia laknat. Laknat ni lagu mana? Contoh macam ni. Kita ni ada pakaian. Tu kalau boleh kita kena tanam dalam diri kita, pakaian ni biak sikit pun tak apa. Selai dua pun tak apa. Nah, tapi selai dua jangan tak basuh pula. Basuhlah sama. Ni duk pakai selai dua tu hari-hari, ya Allah, sebulan tak pernah basuh. Sekali basuh tu ayak yang dalam mesin tu sampai ke sungai, boya pun timbul. Nah, jadi maknanya kita ni berpada-pada lah. Nah, berpada-pada. Pakaian ada 5 helai pun jadilah. Ni pakaian banyak dalam almari tu sampai tak tahu nak pilih. Nak pergi kerja pukul 7 pagi, pukul 5 pagi kena bangun cari baju lah. Nah, salah sarung kena baju tu lelaki teruk. Nah, jadi kita nak kata boleh. Pakai baju ala kadar sudah. Pakai baju ala kadar sudah. Jadi insya-Allah pada FB live Facebook, siapa-siapa nak join grup WhatsApp, tolong siapa-siapa yang daripada grup WhatsApp ni yang boleh ada 2-3 biji telefon dia tu boleh komen ke Facebook saya, tolong letak link sat. Nah, letak link apa dia? Link WhatsApp sat bagi depa join sama-sama, kita sebab pahala. Tuh. Ni pun harta juga. Harta juga. Data kita tu, kota hak kita dah beli tu, data yang kita dah beli tu, sebulan-sebulan kita bayar berapa? Ada orang bayar 100 lebih. 100 lebih tu kita buat apa? Kita dengar YouTube ke? YouTube tu dengar apa? Duk tengok cerita apa? Cerita hantu Kak Limah ke? Nak contoh lah contoh. Bukan tak salah nak tengok cerita ni, tengok. Nah, tapi berpada-pada tengok cerita 1 jam. Tak skip dah cerita tu. Punya seronok. Kena ceramah ustaz ni dia pergi skip cari tempat seronok je. Dahsyat sungguh buat ni. Nah, ceramah ustaz dia boleh skip dah tu. Lepas tu screenshot, lepas tu sebarkan ustaz ni. Wajak nama dia. Nah, teruk ni. Allah. Dunia akhir zaman tu. Jadi guna harta benda kita. Harta kita. Harta kita ni banyak. Tuan-tuan, banyak harta kita. Banyak. Sampai tak terhitung. Tuh. Dan yang keempat, apa dia? Tu ada orang komen tu. Nah. Aswadi Halim. Ada orang komen. Okay, boleh. No, banyak tu. Pakat dubuh tu. Alhamdulillah, hebat belakang. Ahli-ahli grup ni hebat belakang ni. Semua bakat ahli syurga belakang ni. Amin. Komen amin. InsyaAllah. So dia. Wa'an jismihi fima ablahu. Dan akan ditanya tentang tubuh badannya. Untuk apa dibinasakannya? Yakni dibinasa ni bahasa lama. Kalau kita tengok bahasa ni, kalau bahasa-bahasa ni, kalau kitab ni baru lagi. Kalau kitab kurun 40 tahun ke atas, Allah bahasa dia sakit kepala. Nah, bahasa dulu dia kira kita ni Allah mesti dia kira macam mana kata? Dua kati, dua laksa. Dia kira kati dengan laksa. Laksa ni 10,000. Kati ni ratus ribu. Bahasa dululah. Nah, ni kita ni cukup senang ni Allah. Ulama kalang. Untuk apa dibinasakan apa dia? Untuk digunakannya. Guna buat apa? Anggota badan kita tu, mulut, kaki, tangan ni, kita guna buat apa? Tu yang Allah Ta'ala tulis di situ. Ambil, tulis di situ. Tengok dalam ayat Al-Quran dalam surah Al-Baqarah. Allah Ta'ala cerita dalam Al-Quran dalam surah Al-Baqarah apa dia? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Nah, apa maksud dia? Bila mana kita tak jaga anggota badan kita ni Allah Ta'ala sebut dalam Quran ni, khatamallahu ala qulubihim. Allah Ta'ala akan meweldingkan qulubihim. Siapa dia? Hati kita ni. Siapa-siapa dia tak pernah berubah. Mulut dia suka maki hamun orang, mulut dia suka cerca orang. Allah akan weldingkan hati dia dengan perangai dia yang dia suka buat tu. Dekat nak mati esok pun dia boleh buat lagi. Sebab apa? Allah dah petri dah, Allah dah welding dah. Lekat dah dengan diri dia tu. Lekat dah dengan diri dia tu. Macam mana nak pecahkan?
Nak pecahkan ni kita kena bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Tu. Kemudian khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim, dan di atas apa dia? Sam'ihim. Pendengaran kamu. Siapa-siapa yang Allah Ta'ala tutup pendengaran, Allah welding pendengaran ni, tak boleh nak dengar majlis ilmu. Bila dengar orang baca Quran, dia jadi sakit hati, dia jadi benci, dia jadi meluat, dia kata, depa ni buat kerja apa tengah-tengah malam baca Quran, orang nak tidur. Sebab apa? Sebab Allah dah tutup pintu telinga daripada dengar benda-benda yang benar. Allahu Rabbi. Nah, Allah kat aku sebelah dah tuan-tuan, tak apa ke tuan-tuan, ni ada lagi ni. Keterangan dia tak pi lagi ni. Baru dekat hadis tak habis ni. Allah minta maaf nyok-nyok noh. Nah, minta maaf nyok-nyok. Dia kata minggu ni ya, minggu depan aku tak masuk dah, tengoklah. Tu dia. Nah. Tu. Kemudian wa ala absarihim, dan di atas penglihatan kamu. Tu bila mana mata kita sering tengok benda maksiat. Ada orang kata, alah ustaz, gambar dalam telefon je pun kawan kan tengok depan-depan dapat dosa ke? Nah, ada orang tanya. Ada tanya satu orang tok guru. Ustaz, kita ni duk tengok gambar Kaabah ni. Bukan pi Mekah lah. Kita duk tengok gambar Masjidil Haram. Dapat pahala ke? Dia kata. Ustaz ni pun jawab, dia kata macam ni. Kita ni bukan tengok aurat orang. Cuma tengok gambar kawan tu tak pakai tudung. Dapat dosa tak, dia kata. Kawan tu pun jawab, dapatlah ustaz. Baru fikir, tengok gambar Kaabah pun dapat pahala. Tengok gambar Kaabah pun dapat pahala. Tu lebih-lebih lagi muka guru-guru kita ni kena simpan. Bukan muka saya lah, muka saya tak payah buat rosak telefon orang. Nah, muka guru kita ni kena hormat. Ada setengah tu tuan-tuan, Allah. Depa buat banner. Banner kan? Banner kuliah tu, bina masjid-masjid dia buat banner tu. Muka ustaz. Habis bulan ni, bulan depan buat pula. Hak bulan sebelum tu, depa guna apa dia? Ada setengah tu guna pi letak dekat orang kata tempat rak-rak masak. Ada setengah tu. Nah, ada setengah tu tak tempat rak-rak masak. Ada. Nah, tak pinggan, tak periuk dah. Orang kata belangan tu pun punggung dia hitam. Lekat atas muka ustaz tu pula. Adab tak ada. Tu yang hilang berkat. Dengan ustaz, kena jaga adab. Dengan guru-guru yang mengajak kita, walaupun sepatah bapa huruf pun, kena beradab. Hormat dia. Keterangannya. Nak bawa keterangan. Tak pi lagi maksud dia. Bawa keterangan ni. Rasanya sulit sekali pertanyaan ini di atas untuk dijawab. Namun pada hari itu segala pertanyaan itu mesti dijawab dengan jawapan yang baik dan benar. Jawapan hari itu kita jawab dekat akhirat tu tak boleh tipu. Kena jawab dengan baik. Tu yang nak sebut tak nak sebut ke tak sebut ni? Sebab kalau sebut lagi panjang ni. Nak sebut tak mau? Sebab ada 3 golongan yang Sayyidina Abu Hurairah sebut ni. Nabi SAW sebut kat Sayyidina Abu Hurairah. Nak sebut tak sebut? Nak sebut tak sebut? Sebut panjang. Sebut Ustaz. Punya kemas. Panjang tak apalah macam mana ngaji nama pun. Okey. Ni kita tanda apa ni? Kita kena jawab baik dengan benar ni, kita kena jawab. Macam ni. Qala musannif. Satu hari Sayyidina Abu Hurairah didatangi satu orang lelaki. Satu orang lelaki ni jumpa dengan Sayyidina Abu Hurairah. Sayyidina Abu Hurairah dia kata, wahai Abu Hurairah, hang tolong sebut Sat. Hang tolong sebut yang Nabi sendiri habaq dekat hang. Satu hadis. Hang tolong sebut Sat kat aku. Sayyidina Abu Hurairah pun nak cerita. Nak cerita kali yang pertama ni tuan-tuan. Bila nak bercerita kali yang pertama, Sayyidina Abu Hurairah pengsan. Kemudian sedak daripada pengsan, tanya pula, tolong sebut Ustaz hadis tu. Nak cakap lagi hadis ni, pengsan lagi. Kali ketiga baru cantik, baru elok. Tak pengsan dah. Baru dia bercerita. Dia kata, Nabi sebut dalam satu hadis. Nabi cerita dalam satu hadis. Apa dia? Nabi sebut apa dia?
ada 3 golongan. Golongan ni di dunia dia baik. Ada 3 golongan di dunia dia baik. Semayang, mengaji, puasa, semua baik. Tapi mereka salah guna. Ni kata anggota badan kita ni. Harta kita jangan salah guna. Ilmu kita, umur kita jangan salah guna. Apa dia? Sayyidina Abu Hurairah sebut, ada satu orang, dia bangun, ada 3 golongan yang mana di akhirat esok, dia mati dalam keadaan baik, tapi dia masuk dalam neraka Allah. Yang pertama, golongan yang pertama, golongan orang yang mati syahid fi sabilillah. Orang yang mati fi sabilillah, pergi berjuang fi sabilillah tu. Angkat senapang pergi perang tu. Angkat senapang pergi perang. Mati dalam keadaan syahid. Itu golongan pertama. Golongan yang kedua, orang yang pandai baca Quran dan mengajar akan Al-Quran. Dia baca Quran tu berlagu-lagu sebab apa? Sebab ada sebab tertentu. Golongan yang ketiga, golongan orang yang dermawan. Orang yang suka bersedekah. Orang sedekah. Tu, sebut tu. Bila bangun di akhirat esok, Allah Ta'ala tanya orang yang mati syahid. Wahai si fulan, apa yang kamu buat dengan anggota badan yang kamu ada? Wahai Allah, wahai Tuhan aku gunakan anggota badan yang hang bagi ke aku ni untuk berjuang fi sabilillah. Untuk pergi perang fi sabilillah. Aku buat ni kerana-Mu ya Allah. Lalu Allah Ta'ala kata, kamu tipu. Kamu pergi berperang fi sabilillah kerana kamu nak pujian daripada orang. Bila kamu mati syahid ni, orang nak puji kamu. Kamu niat lagu tu. Kalau aku pergi perang mati syahid ni, sekali mesti orang puji kata aku ni orang mati syahid, mati hebat dan sebagainya. Nak lagu tu ya? Tempatnya mana? Neraka Allah. Tu. Yang kedua, golongan orang yang baca Quran. Tu kita kena jawab dengan betul. Orang yang baca Quran sedap. Baca Quran pandai. Bila dia jadi imam, dia baca sedap. Dalam tengah jadi imam tu dia. Sekali kalau orang puji aku ni, mesti orang kata aku suara sedap punya. Betul ya? Tempatnya dalam neraka Allah. Na'udzubillah min dzalik. Lagi yang ketiga apa dia? Golongan orang yang dermawan. Orang yang suka bersedekah. Bersedekah daripada dia? Nak menunjuk pada orang. Ataupun nak orang tengok dulu baru dia nak bersedekah. Na'udzubillah min dzalik. Kita minta simpang lah no. Jadi, bila dekat akhirat, kena jawab benda yang benar. Siapa nak jawab? Anggota badan kita sendiri jawab. Umur kita jawab. Anggota badan kita, mulut kita semua jawab. Ilmu yang kita belajar akan jawab. Tu. Qala musannif. Kita pasti akan berkata benar pada waktu itu. Jikalau mulut cuba berdusta, maka Allah Ta'ala akan menguncinya dan mempersilakan anggota badan yang lain untuk berbicara pula. Bila mulut kita berdusta, mulut bercakap bohong, Allah akan buka anggota badan lain pula untuk bercakap. Tangan bercakap, betul ya Allah, dia buat ni untuk ni ya Allah. Pai. Pai. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Kita minta simpang. Supaya tak ada lagu tu lah no. Supaya tak ada lagu tu. Kemudian, kalau musannif. Minta maaf kalau dari Facebook tu line agak problem sikit. Line ada problem, insya-Allah siapa-siapa ni boleh menonton live, menonton balik dekat siaran ulangan di Facebook. Di YouTube insya-Allah. Cari UAS Tube insya-Allah. Tu. Kemudian kalau musannif. Boleh lagi kah? Kita nak perhabis sikit ni. Maka kaki, tangan dan seluruh anggota badan akan berbicara dengan benar untuk mengakui segala apa yang pernah dilakukan sewaktu di dunia dahulu. Benda ni akan mengaku pula. Benda ni akan mengaku pula. Ya Allah, betul dia buat ya Allah. Ya Allah, betul. Sikit pun tak lari ya Allah. Allahu Rabbi, tuan-tuan minta maaf link kita, line saya ni problem. Takut data habis ya. Data pun masa ni lah nak habis. Allah, connection fail. Saya minta maaf Facebook connection fail. Minta maaf. InsyaAllah sekejap kita akan upload di YouTube pula. Kita akan upload di YouTube pula InsyaAllah. Allah Ta'ala firman dia, al-yawma nakhtimu ala afwaihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Dalam surah apa ni? Surah Yasin. Pada hari ini, kami tutup mulut mereka dan berkata-katalah kepada kami tangan-tangan mereka dan bersaksi di hadapan kami kaki-kaki mereka terhadap apa yang dahulu telah mereka melakukannya. Kita guna kaki berjalan tempat maksiat.
Guna kaki berjalan tempat yang tak berfaedah. Guna mulut untuk cakap tentang buruk orang. Guna mulut untuk sebut tentang perihal dosa orang. Dia boleh hukum orang ni, dia paku orang ni rapat. Dia tibai tu rapat. Nah, contoh macam ni. Kawan saya. Satu orang hamba Allah ni, kawan saya ni ustaz. Dia duduk di RNR tu, singgah di RNR, duduk dekat kursi depan surau tu. Sambil duduk tengok telefon, scroll telefon, gambar orang tak tutup aurat naik. Nah, terlepas sikit ya. Ustaz tu pada terlepas, dia tolak balik naik. Hak sebelah dia tadi kata apa dia? Harap serban besar tengok maksiat juga. Dia pancung rapat. Oh, kemah orang ni. Nah, dia kata harap serban besar maksiat pun tengok juga dia dah. Tu dia bancung rapat. Nah, macam kita lah. Hari ni duk hukum orang. Kawan tu macam ni, kawan tu buat macam ni, kawan ni. Seolah-olah diri kita ni tak buat masalah. Diri kita ni tak ada salah. Nah, yang syoknya, orang yang duk kata-kata buruk kat orang ni, nah, dia duk viral buruk orang, dia duk bohong kawan tu, dia duk ni benda ni. Waktu orang tengah, dia duk buat tu bila? Waktu tengah orang duk bang maghrib tu. Tu yang golongan akhir zaman ni pelik benar. Pelik tak pelik macam mana? Orang bang subuh duduk langkai selimut. Orang bang maghrib duduk depan TV tengok cerita. Orang bang isyak duduk kedai kopi, minum kopi. Dak pun keluar shopping komplek. Lepas tu pagi esok buat status di Facebook, ya Allah, mudahkanlah urusan aku. Agak-agak nak mudah ke tidak? Agak-agak nak mudah ke tidak? Tu kita minta dengan Allah. Nah, kalau anggota badan kita tak pernah berdoa, mereka akan jadi saksi. Ya Allah, dia tak pernah angkat tangan untuk berdoa, ya Allah. Nah, ya Allah, aku tak pernah tengok mulut dia berdoa, ya Allah. Anggota badan lain akan jadi saksi. Jadi mulut kita kena sentiasa berdoa. Doa macam mana? Astaghfirullahalazim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Itu nama dia berdoa. Istighfar, minta ampun pada Allah. Itu namanya berdoa. Jadi kita pakat-pakat minta ampun dengan Allah. Kita ni dosa banyak tuan-tuan. Termasuk saya ni, saya paling banyak dosa. Dosa bercakap banyak. Dosa bercakap banyak. Alhamdulillah, tadi drop. Penonton drop sampai tinggal 70. Ni naik pula. Oh, hebat penonton kita sekarang ni. Alhamdulillah. Kau berapa dah? Kau 11-2 minit dah kot. Cukup lah kau. Kita sambung sikit ni. Maka sudahkah kita bermuhasabah? Sudahkah kita menghitung diri kita sebelum diperhitungkan di hadapan Allah Ta'ala kelak? Dalam hadis Nabi sebut, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kamu sebelum kamu dihisabkan di hadapan Allah. Apa dia? Hitung diri kamu sebelum kamu dihitungkan di hadapan Allah. Cek diri kamu sebelum kamu ni diperlihat depan Allah. Hadirin dan hadirat muslimin dan muslimat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hisap diri kita. Tengok balik diri kita. Ya Allah, aku ni salah banyak, ya Allah. Ya Allah, aku minta ampun, ya Allah. Tu kena tengok balik diri kita. Jadi insya-Allah tuan-tuan yang nak join grup pengajian ni boleh masuk dengan link yang ada. Siapa-siapa nak order kitab pun masuk melalui Google, ada Google Form tu boleh isi siapa-siapa nak kitab, insya-Allah. Ada rezeki, ada orang yang infak, sama-sama berkatlah kita, insya-Allah. Kalau sudah, teruskan dan bersyukurlah. Kalau belum, berbuatlah demikian sebelum terlambat. Kalau dok ada dalam diri kita bersyukur, dok rasa kita bermuhasabah lah, maka bermuhasabah lagi. Beringat lagi. Hisab lagi. Muhasabah lagi. Hitung lagi. Sebelum kita dihitungkan di hadapan Allah. Kena buat. Hari ni kita buat. Hari ni kita kena hitung nikmat Allah dulu. Sebelum kita nak hitungkan dosa-dosa kita ni, kita kena hitung nikmat Allah. Allah bagi kita nikmat tu banyak. Ya Allah, lagi banyak aku buat dosa, lagi banyak rezeki aku, ya Allah. Aku tak mau buat dah dosa, ya Allah. Ampun dosaku, ya Allah. Ampun dosaku, ya Allah. Ampun dosaku, ya Allah. Anak tu kita kena minta ampun dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dia cukup aku kat tu Dari rezeki kita jumpa lagi InsyaAllah kita jumpa pada minggu hadapan. Tak banyak pun. Berapa kali kita baca habis
Nah, apa kali kita baca habis. Ingat nak baca satu ni, kalau tengok kalau hadis pendek kita baca dua lah. Kalau hadis pendek dua, macam hadis yang kedua ni dengan hadis yang ketiga pendek, insya-Allah kita boleh buat dua sekali insya-Allah. Sama-sama kita doakanlah semoga perjalanan kuliah online kita sentiasa lancar dan dimudahkan urusan insya-Allah. Saya mohon maaf daripada hujung rambut sampai hujung kaki jikalau ada terkasar bahasa, tersalah bicara. Mohon ampun dan maaf seandainya kalau ada salah cakap ke, bagi cakap sakit hati ke apa dah. Minta maaf lebih kurang, insya-Allah. Ada rezeki kita jumpa lagi. Yang mana menyumbang tu, insya-Allah sama-sama kita doa kepada mereka supaya Allah selamatkan mereka daripada segala azab dunia dan akhirat, daripada azab kubur, azab di padang mahsyar, sampailah azab-azab seterusnya. Semoga bermanfaat pada kita semua. Insya-Allah yang baik itu daripada Allah, yang buruk itu daripada kelemahan saya sendiri. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Jadi insya-Allah kita berzikir dulu, kita selawat dulu insya-Allah. Semoga keberkatan itu ada. Boleh nah? Insya-Allah. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa سيدي المرسلين. صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين. صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين. صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين.